Tiba-tiba pula Agus ni macam kontradik dengan apa yang pernah disebut dekat dalam sidang media dan juga dekat kenyataan awal je. Entahlah, macam ada benda tak kena je masalah je. Assalamualaikum warahmatullahi. Minta maaf suasana kelam sikit. Sekarang ini saya berada dekat perkarangan di area bilik saya sebab saya tengah bersiap-siap hendak ke bursa. Ni bukan bursa saham tetapi bursa di Turki dan memang sangat-sangat sejuk lah dan dijangka mungkin bersalji. Dan cuaca memang sangat-sangat sejuk insya-Allah di sana, mungkin dalam 1 darjah Celsius, mungkin 2, mungkin kurang. Jadi pagi ini rombongan kami sebahagiannya akan ke bursa dan sebahagiannya akan pergi ke Hagia Sophia. Tetapi belakang ceritalah berkenaan dengan perjalanan kami nak pergi ke tempat-tempat ke Turki ini, saya nak berbalik kepada isu antara ANW ini, tuan-tuan sekalian. Kalau anda masih ingat, selepas video ANW ini tersebar, antara respon awal daripada Prof. Agus ialah dia nombor satunya letak jawatan tanpa ditekan ataupun didesak ataupun diminta oleh sesiapa. Dia meletakkan jawatan selaku Ketua Pengarah JECOM atas kemahuan sendiri dan juga disebabkan oleh beliau dah dapat kerja baru, tawaran kerja baru dekat tempat lain. Dan of course benda itu saya pernah orang kata apa ragui, tetapi tak apalah, we take it as it is lah secara asasnya. Tetapi bila sidang media yang antara ANW itu berlangsung, the very infamous sidang media, kita dapat lihat beberapa jawapan yang tidak konsisten daripada Prof. Agus dan juga jawapan yang saya kirakan tembak kaki sendiri oleh Wahab. Macam Wahab kata dia telah diarahkan lah, dia telah diminta lah, dia telah merekod sendiri perbualan itu atas tujuan apa tak tahu dan sebagainya kan. Jadi banyak sangat benda yang sangat tak add up dekat situ. Tengok-tengok tuan-tuan sekalian, semalam telah berlegar dekat grup-grup WhatsApp satu keratan laporan polis yang dipercayai dan dikhabarkan telah dibuat oleh Profesor Agus, di mana laporan polis itu dengan jelasnya di sini menyatakan bahawa Prof. Agus mengatakan ada orang telah ugut dia dengan video tersebut dan minta dia untuk lepaskan jawatan Ketua Pengarah JECOM ataupun video itu akan disebarkan. Dan Prof. Agus dia tak ada tulis pula dekat apa laporan polis tu, dia menafikan video itu dia terlibat ke apa-apa ke, tak ada. Dia cuma kata orang itu telah ugut dia dengan video ini. Prof, lepaskan jawatan, kalau tak saya akan sebarkan video ini, I dah kantorkan you. Dan kemudian Prof. Agus pun lepas itu lepaskan jawatan. Tengok-tengok lepas dia berturun daripada Ketua Pengarah JECOM, video itu disebarkan juga. Jadi di sini tuan-tuan dan puan sekalian, kita dapat lihat satu pola jawapan yang sangat tak konsisten sebenarnya. Di mana Prof. Agus pada peringkat awal, macam mana saya katakan tadi, menyatakan beliau turun daripada jawatan Ketua Pengarah JECOM itu tanpa seperampasaan dan desakan siapa, sebab beliau dapat kerja lain. Tengok-tengok beliau buat laporan polis, beliau kata, oh saya ada menerima ugutan dan sebagainya. Jadi di sini tuan-tuan sekalian, benda ini sangat-sangat kelakar dan juga memeningkan juga sebenarnya tuan-tuan sekalian. Dan adakah laporan polis yang tersebar itu adalah laporan polis yang betul? Kita tahu juga terdapat penafian ataupun tidak daripada mana-mana pihak terlibat, sama ada pihak polis ke ataupun Prof. Agus sendiri ke, yang mengatakan bahawa oh mesej yang tular itu, laporan polis yang tular itu adalah palsu dan sebagainya. Kalau palsu, dan kena carilah siapa yang mula-mula sekali buat surat itu untuk disebarkan. Tetapi kalau betul, dan memang saya cakap terus terang, terdapat satu kecelaruan lah. Mungkin terdapat arahan-arahan kemudian ke sebagainya, dan ini menyebabkan segala jawapan yang telah diberikan macam bersifat kelang kabut, bersifat tunggang terbalik dan tidak menepati betul jawapan yang sepatutnya diberikan kepada rakyat. Sebab Ketua Pengarah JECOM ini adalah kaki tangan awam. Kaki tangan awam ni menerima gaji daripada cukai rakyat. Dan yang terlibat ialah kerajaan Malaysia. Kerajaan Malaysia ini ialah kerajaan yang sepatutnya menjaga rakyat Malaysia. So, anda kata kalau skandal-skandal macam ini berlaku dalam kerajaan, ini akan sudah tentulah melemahkan lagi maruah dan integriti kerajaan dan akan menyebabkan lebih ramai lagi, terutamanya pelabur-pelabur luar yang tak percaya kepada kerajaan ini kerana cara mereka handle situasi macam haram. Jadinya tuan-tuan sekalian, benda ini makin lama makin bersimpul-simpul, makin orang kata berpintal-pintal, sangat-sangat sukar untuk dirungkaikan, melainkan kalau semua pihak come clean. Dan sampai sekarang, saya masih lagi menanti, minta maaf kalau saya terlepas pandang, sebab dekat Turki ni, dia punya waktu berbeza, ke 5 jam beza dengan Malaysia. Kalau saya terlepas pandang, saya minta maaf. Tetapi sefaham saya rasa saya tak dengar lagi apa-apa kenyataan daripada pimpinan tertinggi PKR, sama ada Anwar Ibrahim ke,
Wan Azizah ke, Nurul Izzah ke, kan, mungkin Rafizi Ramli sendiri ke, yang kita dengar kenyataan daripada Fahmi Fadil yang macam nak lepas tangan macam tu je, itu yang kita dengar. Tapi itulah, apa-apa pun ini mendatangkan banyak keraguan. Adakah di dalam kerajaan perpaduan ini boleh kita katakan semuanya ada dalam kerajaan ini sekarang ini ialah golongan seperti itu, yang seliranya bukan sahaja di depan tetapi juga di belakang. Allahu Akbar. Kalau macam tu, seriau bang, seriau. Dan kalau saya jumpalah orang macam tu depan mata saya nak tanya satu soalan dekat dia. Mau tak tuan hamba kalau hamba kirimkan ke akhirat?